Salam sejahtera, selamat pagi anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Naila Huda dan Hakim Rahman. Pemulihan akibat COVID-19 merupakan peringkat terpenting dalam usaha memastikan negara dapat bangkit lebih hebat daripada sebelumnya. Dan ia menuntut kita menyesuaikan diri dengan kelaziman baharu dalam apa jua keadaan sekalipun. Dan fasa ini juga membuka peluang kepada pelbagai sektor untuk memulakan semula operasi ataupun untuk restart. Ini termasuklah melakukan inovasi sebagai sebahagian daripada penyelesaian masalah akibat COVID-19. Dan kami di Astro Awani membawakan segmen realiti rakyat pemulihan yang memberi tumpuan kepada usaha pelbagai lapisan masyarakat mendepani cabaran COVID-19. Sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini, kita menyaksikan banyak pembaharuan dalam pelbagai aspek kehidupan kita, dalam gaya hidup kita, dalam cara kita bekerja, belajar. Kebanyakannya yang dijalankan dalam talian, pembelajaran dan bekerja dari rumah. Dan juga pelbagai juga inovasi yang kita dapat saksikan diwujudkan dalam kalangan rakyat Malaysia, terutamanya dalam komuniti usahawan. Banyak cerita-cerita inovasi yang kami bawakan di Awani Pagi Realiti Rakyat ini. Dan kita juga pagi ini kami nak ceritakan tentang inovasi menggunakan drone untuk membantu penternakan ikan. Selalunya kita dengar drone ini digunakan di udara. Kita juga ada bawakan inovasi drone yang dibuatkan daripada kulit nenas sebelum ini. Itu antara inovasi yang kita dapat dengar dan kita dapat saksikan sepanjang PKP ini. Tetapi hari ini kita nak bawakan drone bawah air. Satu inovasi yang mungkin kita tak dengar dan kita tak tahu apa sebenarnya fungsinya sebelum ini. Baik, kita nak bersama dengan pengusaha ternakan ikan sangka di Sungai Menghulu. Sungai Menghulu ni di Langkawi, dan bersedia melalui Skype dari Langkawi kita bersama dengan Cik Muhammad Faizal Cik Faizal Muhammad Rus. Beliau merupakan pengarah urusan FMR Agro Aquaculture Sdn Bhd. Dan juga Cik Muhammad Akil Abu Bakar merupakan pengendali drone. Pertama sekali, selamat pagi kepada kedua-dua tetamu kita. Soalan pertama saya kepada Cik Faizal, macam mana sebenarnya menggunakan drone ni di sangka ikan ni? Kita macam berada di awang-awangan, tidak dapat bayangan penggunaannya, dan apakah tujuannya? Okey, selamat pagi. Assalamualaikum semua. Sebenarnya penggunaan drone dalam air ini adalah kita lebih kepada ikut zaman alam baru, dan dia lebih memudahkan kita. Sebab penggunaan drone ini kita boleh menggunakannya dalam tempoh 24 jam, baik siang ataupun malam. Kerana kita di sangka ikan ni ada kalanya ada berlaku contoh jaring kita rosak di sebelah malam, koyak ke apa. Sekiranya kalau tidak menggunakan drone, kita menggunakan tenaga manusia untuk diver ni datang, makan masa. Apabila kita menggunakan drone ini, memudahkan kerja kita, dan kita akan selamkan drone ini ke dalam air, dan kita boleh menggunakan remote control untuk kita jalan dan mencari masalah punca apa di bawah itu. Dan ia cepatlah untuk kita memudahkan dan cepat jimat masa untuk kita selesaikan masalah-masalah yang emergency punya masalah ini. Apa antara masalah yang berlaku dalam ketika mengusahakan sangka ikan ini? Masalah ni banyak juga berlaku di sangka-sangka ini. Contohnya sebab air ni, dia ada air pasang surut dia. Setiap kali air pasang dan surut, dia akan membawa contohnya membawa kayu-kayuan, apa semua barang-barang yang kita tak nampak di laut, dasar laut ni. Jadi ada yang tersekat di kayu-kayu itu boleh tersekat di jaring dan boleh mengakibatkan jaring kita koyak. Dan apabila jaring koyak, ikan-ikan kita itulah kita akan mengalami kerugian yang banyak. Jadi kita perlukan masa yang cepat untuk kita atasi masalah-masalah ini semua. Penggunaan drone inilah yang kita membuat kajian. Penggunaan drone inilah dapat banyak menjimatkan masa-masa itu semua lah. Selain daripada penjimatan masa, kita nak tahu juga dari sudut kos, adakah ia lebih menjimatkan menggunakan drone berbanding dengan tenaga manusia, atau bagaimana? Mungkin pelaburan untuk mendapatkan drone in the first place itu nak dapatkan tu mungkin sedikit mahal, tetapi kemudian ada penjimatan kos, bagaimana? Sebenarnya penggunaan drone ini, dia ibaratnya 5 tenaga kerja, kita cuma menggunakan 1 drone. Ini macam itulah dia punya ibarat dia. Kerana
satu drone ni boleh mengawasi kawasan seluas 2 hektar. Dan kalau sekiranya kita memerlukan tenaga kerja, kita memerlukan 5 orang untuk kawal semua tempat tu. Jadi penggunaan drone ni banyak menjimatkan kita punya masa, menjimatkan kita punya ya segala-galanya boleh dikatakan jimat kerana penggunaannya boleh 24 jam. Baik. Dia hanya menggunakan kabel yang mana kabel tu kita mempunyai drone ni boleh masuk ke dalam sejauh kedalaman 1000 meter. 1000 meter. Jadi jimat yang banyaklah. Okey, Cik, saya nak beralih kepada Cik Omar Akil Abu Bakar yang biasa mengendalikan drone ini. Melihat kepada drone ini, apa keupayaannya? Adakah apa perbezaannya dengan drone yang biasa kita dengar ataupun kita lihat terbang di udara dan apakah cara mengendalikannya berbeza dengan drone yang biasa terbang di udara? Okay, drone yang kita gunakan ni kita panggil ROV. Bila di dalam air kita panggilnya ROV. Drone yang ada di angkasa tu yang kita gunakan sama dengan di dalam air sebab dia ada mempunyai kamera, HD punya kamera di mana kita boleh lihat apa yang kita nak lihat. Jadi kalau kita buat pemeriksaan kepada jaring-jaring yang ada di kawasan tangkar tu, jadi itulah cara kita gunakan ROV ni. Pengendalian dia sama seperti macam drone di angkasa dan dia punya pelibatan dia tu lebih daripada drone angkasa di mana ia kalau kita gunakan manipulator contoh ya, kita ada manipulator seperti tangan. Jadi dia boleh ambil spesimen atau ada benda tali tersangkut apa semua kita boleh potong. Itu dia punya kelebihan dia lah kalau di dalam air ni. Mahal tak, Cik Akil? Untuk mendapatkan spesifikasi drone yang sempurna, lengkap, nak buat kerja bawah air tu? Ya, ada je terang-terang dalam 100,000 lah kalau kita nak komplitkan semua lah kan. Kita ada sonar, ada dia punya kelengkapan dia semua ni lah. Encik Akil, bagaimana pula untuk belajar nak mengendalikan drone ini? Mungkin bagi penternak ikan di luar sana, mungkin setelah mereka mendapatkan drone itu, berapa lama agaknya nak belajar nak guna drone ini? Untuk mengendalikan drone ni, kita perlukan masa untuk belajar ya. Jadi kalau kita buat training untuk pengendali ni, untuk belajar mengendalikan drone ni, kurang-kurang dalam 3 bulan masa dia untuk kompeten lah untuk mengendalikan drone ni. Okey, ini satu pendekatan yang baik menggunakan teknologi kerana kita juga sebelum ini sudah melihat bagaimana penyelesaian masalah berasaskan teknologi ini dilihat sebagai salah satu cara dalam kita berhadapan dengan pandemik COVID-19. Tapi dalam masa sama, Cik Faizal, bagaimana Cik Faizal melihat penggunaan teknologi drone ini dapat membantu mengembangkan perniagaan ternakan ikan sangkar ni? Okey. Penggunaan drone ni dapat banyak menjimatkan kita punya masa pertama. Dan tentang penggunaan dia terhadap ikan sangkar ni. Kelebihan dia banyak macam cara Akil bagi tahu tadi. Dia mempunyai aksesori-aksesori lain yang tak perlu kita menggunakan khidmat tenaga kerja manusia ni. Jadi daripada situ kualiti ikan kita kini kita kena sentiasa jaga dengan baik. Apabila ikan berkualiti yang kita hasilkan, harganya lebih lumayan. Jadi dengan caranya menggunakan drone ini, kita dapat menghasilkan ikan yang boleh dikatakan grade A. Grade A supaya sekiranya berlaku apa-apa perkara, kita boleh mengambil tindakan dengan segera. Dengan segera supaya agar ikan itu tidak luka, dia punya keadaan ikan itu cantik. Jadi ikan hybrid ni sebenarnya kalau yang lagi kualiti dia bagus, harganya lagi mahal. So kita dapatlah menghasilkan ikan-ikan yang berkualiti dengan menggunakan penggunaan drone ni. Cik Faizal, boleh jelaskan ikan hybrid tu macam mana, Cik Faizal? Okay, ikan hybrid ni sebenarnya asalnya adalah daripada ikan kerapu kerta
dan dikawinkan dikacukkan dengan ikan kerapu harimau. Sebab ikan kerapu kertang ni adalah daripada spesies yang jantan dan kerapu harimau adalah spesies betina. Ikan kerapu kertang ni dia yang jantan ni dia boleh produce benih yang banyak, tapi malangnya kerapu kertang betina tidak dapat mengeluarkan telur yang banyak. Dan alasannya, reasonnya kita kacukkan dengan kerapu harimau adalah kerana kerapu harimau betina ni boleh memproduce telur yang banyak. Jadi dua ni kita kacukkan, dapatlah kerapu hybrid. Kerapu hybrid pula matangnya dalam tempoh masa 7 bulan berbanding dengan kerapu kertang atau harimau 15 bulan. Jadi kat situ kita dapat kita dapat harvest dalam 7 bulan tu, bermakna dalam masa yang cepat kita banyak dapat menjimatkan makanan dari segi tenaga kerja. Situ kos pun boleh katakan banyak juga yang kita jimat. Jadi daripada situ yang kita mula fokus untuk kerapu hybrid ni. Cik Faizal, dengan penggunaan teknologi drone bawah air ni, adakah Langkawi sebagai, saya kira ini kira projek perintis di Langkawi, adakah ia boleh melihat kepada potensi untuk Langkawi menjadi hub ternakan ikan sangka? Dari segi apa yang kita lalui sekarang ini, saya nampak tak mustahil Langkawi ini boleh menjadi hub ternak sangka ini. Penggunaannya terlalu bagus, terlalu ni semua. Sekarang pun kita sudah ada lebih kurang 29 pengusaha di Langkawi ni. Dah ada 29 pengusaha. Dan saya rasa tak kurang daripada 2,000 sangka yang dah ada di Langkawi. Sekiranya penggunaan ini mungkin kita boleh menggandakan jumlah sangka ini lagi, kerana ia terlalu mudah dan cepat untuk diusahakan. InsyaAllah sekiranya benda ini berjaya, kami di sini mengalung-alungkan juga pengusaha-pengusaha sangka lain untuk datang ke kami, cuba. Kami ingin memberi khidmat untuk mereka belajar tentang penggunaan drone di ROV inilah, supaya memudahkan mereka semua untuk disangka-sangka itu nantilah. Dan kita juga berharap Langkawi satu hari nanti dalam masa terdekat, mungkin 5-6 bulan daripada sekarang, menjadi Langkawi hub untuk sangka ikannya. Cik Faizal nak mengalu-alukan penternak ikan yang lain juga turut mengikuti ataupun turut mengaplikasikan teknologi inovasi drone ini untuk menternak ikan. Mungkin satu tarikan buat penternak-penternak lain adalah untuk melihat perbandingan pendapatan berbanding sebelum menggunakan drone dan selepas menggunakan drone. Dan banyak Cik Faizal kongsikan tadi penjimatan dari sudut kos, dari sudut masa dan juga kualiti ternakan ikan juga dapat ditingkatkan. Tapi boleh ceritakan dari sudut pendapatan, mungkin ada perbezaan sebelum dan selepas menggunakan drone, kerana untuk membeli drone itu mungkin memerlukan pelaburan yang agak besar. Jadi mungkin satu tarikan buat peternak lain adalah untuk melihat perbezaan mungkin penjimatan kos dari sudut kewangan itu, mungkin boleh beri sedikit jumlah pendapatan perbezaan sebelum dan selepas penggunaan drone ini. Seperti yang saya cakap tadi, pertamanya kualiti ikan kita tu tambah baik. Grade yang kita hasilkan, grade ikan tu tambah baik. Dan sekiranya pihak pengusaha-pengusaha lain yang di sekitar, yang berdekatan, yang berjiran dengan kami ingin cuba melihat hasil setelah menggunakan drone ataupun ROV ini, kami mengalung-alungkan datanglah ke tempat kami. Kami, saudara Akil juga boleh tunjuk ajar cara-cara penggunaan ni, drone ataupun ROV ini pada pengusaha-pengusaha lain di Langkawi ini. Dan insyaAllah selepas 7 bulan nanti, sebab setiap harvest ni adalah 6 ke 7 bulan, selepas 7 bulan nanti insyaAllah kita akan tunjukkan dan kita akan buktikan bahawasanya penggunaan drone ini boleh meningkatkan lagi hasil ikan-ikan yang kita boleh disangka ni lah. Cik Akil, ringkas saja sebelum kita berhenti rehat. Berapa lama nak belajar pengendalikan drone dalam air tu, dan juga kalau untuk semua penternak ikan sangka tu ada bayaran tertentu ke untuk mengajar mengendalikan drone itu? Ya, betul. Dia ada fee untuk belajar, dan untuk mengenalikan seperti apa yang saya katakan tadi, dalam masa 3 bulan untuk belajar. Dan kita akan guide lah pengendali-pengendali baru ni
di mana mereka perlu pengalaman membina pengalaman sebab mengendalikan drone ni bukan setakat macam kita belajar dan pandai kita boleh ni, kita harus mengetahui banyak benda ya, seperti arus di laut, kita nak tahu navigasi, sebab di dalam air tu kita tak akan faham cara macam mana kita nak lihat apa di belakang, di depan kita. Jadi kita mesti ada boleh belajar visualize macam mana apa yang kita nak lihat di dalam air tu, itulah dia. Jadi mereka perlukan banyak masa untuk menimba pengalaman tu ya, supaya diorang boleh mengendalikan ROV ni dengan baiklah. Sebab kalau salah bawa, mungkin dia akan tersangkut bila tersangkut tu selalu masalahnya. Tapi insyaAllah bila mereka dapat latih diri mereka dengan selalu, mungkin mereka boleh mengendalikan dengan baiklah. Baik, selepas ini kita nak dengarkan pula bagaimana idea mereka untuk memastikan keselamatan makanan. Apa idea mereka untuk memastikan bekalan makanan itu dapat disalurkan terus kepada pengguna, terutamanya dalam konteks pandemik COVID-19 ini. Bekalan makanan itu jadi satu concern, jadi satu isu yang besar. Jadi kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Realiti Rakyat, pemulihan. Kita bercakap mengenai penggunaan teknologi drone air bagi menyelia ataupun membantu peternakan ikan sangka. Dan ini yang dilakukan oleh FMR Agro Aquaculture Sdn Bhd dengan kerjasama Kedah Agro Holding Berhad yang mengusulkan projek ternakan ikan sangka ini dengan kos kira-kira RM2 juta dengan penggunaan teknologi drone. Dan bercakap mengenai teknologi, di Langkawi ini di Sungai Mengkulu projeknya, tapi di Langkawi keseluruhannya merupakan kawasan yang mendapat liputan 5G pertama di negara kita ini. Jadi kita bersama dengan dua orang tetamu kita, Faizal Muhammad Ros, pengarah urusan FMR Agro Aquaculture Sdn Bhd. Cik Faizal, bagaimana Cik Faizal melihat kelebihan yang dimiliki oleh Langkawi ketika ini dalam konteks teknologi 5G ini boleh digunakan untuk memastikan bahawa perniagaan ataupun perusahaan krisis di masa hadapan? Okay. Apa yang saya lihat di Langkawi ini sendiri, dan kita sedia maklum, Langkawi adalah satu tempat pelancongan, dan apabila dibekalkan dengan 5G punya ini, dia dapat memudahkan kita mempercepatkan segala teknologi yang baru kita gunakan ini dengan penggunaan 5G ini. Dengan cara yang kita gunakan ini sekarang ini, dengan kemudahan yang ada di Langkawi, saya nampak benda tu boleh match, dan alhamdulillah segala-galanya semuanya berjalan lancar. Cik Faizal, dalam kalangan pengusaha-pengusaha terutamanya penternak ikan yang lain di kawasan sekitar kawasan Sungai Menghulu dan juga mungkin di Langkawi secara keseluruhannya, bagaimana respons mereka terhadap mengadaptasi teknologi baharu terutamanya pasca PKP fasa pertama dan juga dalam konteks pandemik COVID-19 ini, ramai yang perlu mengadaptasi kepada kelaziman baharu, tetapi dengan inovasi selain daripada inovasi drone dan juga dengan penggunaan mungkin teknologi 5G dalam masa depan, bagaimana respons mereka, kerana ada yang mengalami kesukaran sikit untuk adapt kepada teknologi-teknologi ini? Ya, ini yang kami cuba lakukan di Langkawi ini, ialah untuk kita tarik sama-sama pengusaha-pengusaha ikan kalcet sangka ini, supaya kita ikut ala yang semasa. Kita lebih pada untuk smart dengan kerja. Dengan penggunaan ini semua, kami akan cuba memberi segala input yang ada ini kepada pengusaha-pengusaha sangka di Langkawi ini, agar mereka dapat menghasilkan ikan-ikan yang berkualiti. Dan berkenaan dengan penggunaan drone ini, insya-Allah pada akhir kita akan cuba
sedaya mungkin untuk memberitahu tentang apa bagusnya kita menggunakan ROV ataupun drone underwater ini terhadap tangkap-tangkap ini semua. Mungkin peringkat awal tu kita rasa sukar, tapi saya rasa setelah apabila mereka tahu tentang penggunaan drone yang sebenarnya, insya-Allah saya yakin penggunaan drone ini akan boleh dipraktikkan di Langkawi ini. Baik, selain daripada meningkatkan kualiti penghasilan makanan itu sendiri, penghasilan ataupun infrastruktur teknologi ini juga dapat menyelesaikan pelbagai masalah. Antaranya seperti kita lihat sejak pelaksanaan PKP ini ada wujud masalah penyaluran bekalan makanan seperti mana yang berlaku di Cameron Highlands misalnya. Jadi daripada perspektif pembekal, apa mungkin idea yang kita boleh dengarkan, inovasi teknologi ataupun idea-idea lain yang dapat membantu memastikan keselamatan makanan itu terjamin walaupun berlakunya krisis? Saya rasa dengan penggunaan drone ini, kita tidak masih lagi mempunyai bekalan yang cukup, bekalan makanan yang cukup seperti ikan masih cukup sebenarnya. Tapi dengan penggunaan drone ini, kita nampak sekiranya berlaku PKP ataupun apa lagi, kita masih lagi boleh menyelesaikan banyak masalah yang selama ini dilakukan oleh pihak kita secara manual manusia ini. Dengan sekiranya berlaku lagi PKP apa semua ini, penggunaan drone ini amat penting. Seperti saya kata awal tadi, penggunaan drone ini dia boleh mengawal seluas 2 ekar punya kawasan yang kita ni. Jadi kemungkinan besar tidak akan berlaku lagi masalah-masalah di PKP, kita tidak boleh keluar atau apa semua. Dengan penggunaan drone ini kita boleh menyelesaikan masalah-masalah ini semua. Cik Faizal, kalau kita serba maklum, ikan kerapu ni juga bukan sahaja mendapat permintaan dalam negara tapi juga luar negara. Dan ketika sejak bulan 2, bulan 3 lalu PKP dilaksanakan, perjalanan antarabangsa tidak dapat dilakukan. Dan ini juga mungkin menjejaskan rantaian bekalan makanan ataupun permintaan dari luar negara. Contohnya mungkin di China ataupun Indonesia yang juga ada permintaan terhadap ternakan ikan sangka ni, ikan kerapu hybrid contohnya. Jadi bagaimana perancangan di masa hadapan dengan menggunakan teknologi yang ada, mungkin pengusaha-pengusaha ikan sangkar ini dapat terus melangkaui orang tengah ataupun dapat terus memastikan sumber makanan itu dapat sampai kepada pengguna akhir. Okey, terima kasih, soalan yang bagus. Memang sebelum ini pengusaha sangka ikan kerapu hybrid ini ekspor ke China dan Hong Kong. Tapi memandangkan, termasuk Indonesia, memandangkan PKP ini, sepadan kita tutup, jadi pihak daripada luar tidak dapat mengambil ini. Apa langkah-langkah yang kita ambil sekarang? Kita cuba mungkin kita bermula daripada sekarang, kita cuba dengan teknologi-teknologi canggih yang ada sekarang ini, dengan kuasa orang kata kuasa online sekarang ini kan. Jadi kita cuba untuk pasarkan produk kita ini terus kepada end user melalui kuasa online ini. Dan dahulunya kalau kita kerapu-kerapu hybrid ini kita menjual dengan saiz 700 ke 1 kilo yang diambil daripada luar ni, daripada China, daripada Hong Kong ni. Tetapi kini kita telah ubah trend tu, kita besarkan kerapu kita ni sehingga 5 kilo. 5 kilo tu tujuannya untuk kita buat pilih dan kita frozenkan market-market ke end user. Mungkin kita boleh cater ke end user dengan cara online tadi saya cakap tu lah. Saya rasa dengan kuasa online ni insya-Allah kita boleh marketkan kita punya ikan-ikan ni terus kepada end user tanpa melalui orang tengah. Bagaimana penerimaan atau sambutan pengguna akhir itu terhadap pembelian ikan dalam talian? Mungkin itu juga satu kelaziman baru pasca PKP ini. Mungkin perkara yang baru buat mereka untuk membeli ikan, membeli barang makanan secara dalam talian. Jadi bagaimana sambutan tu? Yang kita cuba lakukan, dan peringkat awal alhamdulillah sambutan ini menggalakkan, dan kita akan cuba teruskan dengan cara begini kerana kita hendakkan rakyat kita end user ni, kita hendakkan mendapat barang yang berkualiti terus daripada pengusaha, tanpa kita frozenkan lama-lama
dan mereka dapat makanan-makanan yang berkualiti lah. Cik Faizal, apabila kita bercakap mengenai makanan yang sampai kepada pengguna ini dan menukar cara sesebuah perusahaan melaksanakan kerja mereka, cara bisnes itu dijalankan, perniagaan itu dijalankan, adakah way forward, moving forward, ini kaedahnya secara dalam talian yang sudah boleh mula diadaptasikan bukan hanya ketika PKP ini tapi di masa hadapan, dan adakah perbezaan itu dari segi jumlah pendapatan itu dapat ditampung? Okey, terima kasih. Ya, saya rasa insya-Allah dengan kita dah praktikkan benda ni, kita nampak banyak kos kita dapat tanggung untuk delivery punya servis, untuk packaging, untuk segalanya tu selepas kita siap, kita hantar pada dan kita masih lagi mempunyai keuntungan tu tidak tergugat, tapi saya nampak yang pentingnya end user kita ini mendapat barang terus daripada kita tanpa melalui orang tengah yang mengambil keuntungan. Sebelum ini kita perhati keuntungan yang lebih besar yang diambil oleh peraih. Kami di sini tidak mengambil keuntungan yang lebih besar. Ini yang kita fikirkan, apa cara untuk kita terus kepada pengguna, end user. Jadi apa yang kami dapat dengan menggunakan cara online ini, penjualan cara online ini, ia dapat mengelakkan daripada keterisan tu. Baik, terima kasih Cik Faizal Muhammad Ros, Pengarah Urusan FMR Agro Aquaculture Senak Berhad, dan Cik Muhammad Akil Abu Bakar, Pengendali Drone, bercakap mengenai penggunaan teknologi atau inovasi drone bawah air ini, dalam air ini untuk mengembangkan perniagaan ikan sangkar. Terima kasih di atas perkongsian tersebut. Ya, baik. Tadi Cik Faizal ada kongsikan tentang bagaimana untuk kahwinkan ikan itu. Tapi sebelum mungkin kita dah dapat menyelesaikan isu bagaimana untuk kahwinkan ikan, dapatkan ikan hybrid yang berkualiti. Tapi selain itu, ada juga isu bagaimana ini mungkin satu isu berbeza pula, perkahwinan. Yang mungkin ada antara anda yang mengalami sedikit cabaran atau masalah. Setiap hubungan pastinya ada cabaran tersendiri, Hakim. Kan? Ya, betul. Ya, betul. Jadi mungkin sekiranya anda ingin cari sedikit penyelesaian atau anda mungkin ingin kongsikan sedikit apa cabaran-cabaran itu, apa susah dan senang mencari dan juga menjaga hubungan itu, anda boleh terus mengikuti sesi webinar secara langsung hari ini jam 11 pagi bersama dengan moderator kami, editor kami Marlina Manaf, juga bersama dengan speaker Dr. Ahmad Rostam Muhammad Zain dan juga Diva Sena daripada Lunch Actually Malaysia. Anda juga boleh dapatkan diskaun membership Lunch Actually, agak menarik. Jadi terus ikuti di link.astroawani.com. Daftar segera di link.astroawani.com. Sekian saja. Saya Hakim Rahman. Dan saya Nala Uda. Salam hormat.